penetrasi. Saudara-saudara, berlaku penetrasi. Saya tak mau terjemahlah penetrasi. Saya tak mau terjemah. Saudara terjemahlah penetrasi di jambu air ke apa-apa terkira. Berlaku penetrasi, tetapi saudara, bukti DNA-nya agak dari teknikalnya boleh dipersoalkan. Tetapi firmly, very affirmative, in a very affirmative words used by the judge, berlaku penetration. Siapa? Antara benda Allah yang nak jadi Perdana Menteri dengan yang memasangnya Saiful Baqir. Cukup kat situ. Macam mana orang PAS boleh terima ni? Saya boleh cerita ni, tapi isteri saya selalu mengingatkan saya, jangan bang, jangan bang, jangan. Saya boleh cerita lebih hebat daripada itu lagi. Dan saya dah tengok segi bukti-buktinya. Saya dah diberikan tengok bukti-buktinya. Orang yang memberitahu saya tu orang yang tuan-tuan very credible, in all aspect, very credible. Dengan scientific, dengan tuan-tuan pendekatan scientific. Ambil yang dikatakan tuan-tuan dan puan, ambil yang dikatakan di China Door. Macam mana tuan-tuan nak nafikan China Door? Bawa video itu kepada Korea Selatan. Korea Selatan untuk membuktikan kajian forensik perfilman menggunakan teknologi tertinggi untuk menentukan video itu sahih atau tidak sahih. Keputusan daripada Korea Selatan 99.9% sahih. Tak puas hati lagi, bawa ke Amerika Syarikat, pergi ke teknologi yang lebih tinggi lagi untuk menentukan video itu sahih tak sahih. Keputusan daripada Amerika Syarikat 99.9% sahih. Macam mana orang PAS? Macam mana orang fikir roh Islam dalam fikiran? Sebab itu tuan-tuan tengok, yang hadir dengan Anwar sekarang ada 3 orang, 4 orang hadir. Azmin masih dengan Anwar, anaknya Nurul masih dengan Anwar dengan bapa dia, so isterinya masih dengan Anwar, yang lain semua dah lari. Zulkifli Nordin dah lari, kan? Seluruhnya. Ambil yang bukan Melayu pula, Gobala sudah lagi, Nelaka Rupan sudah lagi, Abdul Ghani Harun sudah lagi, Izzah Makno dah lagi. Pasal dia dah tegur, dia dah tahu tak boleh, dia kata tak boleh. Macam mana tak boleh? Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, saya menyebutkan ini kerungsingan. Saya campur balik tentang kerungsingan. Kerungsingan kita. Sebab tadi syarahan daripada Ustaz Fathul Bahri kebenaran. Saya cakap ni bukan petik daripada langit. Saya bercakap saya pemimpin Pakatan Rakyat. Saya cakap saya pemimpin PAS. Saya cakap saya ahli parlimen. Saya cakap saya ahli Dewan Undangan Negeri. Saya cakap saya exco kanan Kerajaan Negeri Selangor. Dan saya sanggup dibuang daripada PAS, sanggup juga dibuang daripada Exco. Saya selalu sebut, tapi nak ulang juga dengan teman-teman ni. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar ceramah saya tentang Exco Kerajaan Negeri Selangor. Negeri yang paling kaya di Malaysia ialah Negeri Selangor, menyumbang 25% daripada kekayaan negara. Sumbangan kekayaan negara disumbang oleh Selangor 25%. Sebab itu tuan-tuan dan puan, salah seorang ahli Exco pegawai kerajaan, atas nama jawatan dia jadi ahli Exco. Dia bukan kerajaan, jawatan dia menjadi ahli Exco, kita panggil yang hormat dengan dia. Pendapatan sebagai ahli Exco, dia sebagai ahli Exco, sebab dia duduk dalam anak-anak syarikat. Negeri Selangor cukup banyak anak syarikat. Duduk anak syarikat sebagai lembaga pengarah, ada allowance. Gaji dalam 70,000 ke 100,000 sebulan. Exco. Naik kapal terbang first class. Economy class pergi London 7,000, 6,000, 7,000. First class 38,000. Boleh duduk hotel 5 bintang, 6 bintang pun boleh. Saudara-saudara, dengan seluruhnya free. Suap kapal free, air free, api free, dereba free, pemandu free. Dereba pemandu super. Saudara-saudara, tapi saya redha, tak apalah. Redha. Pasal satu perjuangan, kerungsingan. Saya tak boleh dapat banyak itu dengan kerungsingan, runsing di depan manusia. Yang paling saya runsing, Hasan Ali akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jawab apa tuan-tuan?
Engkau ada jawatan, engkau exco. Engkau exco kanan. Engkau duduk barisan depan sebelah Menteri Besar dalam Dewan. Engkau buat apa? Saudara-saudara, sebab itu insyaAllah mudah-mudahan teman-teman di sini, yang akhirnya saya nak mengatakan tentang apa, yang akhirnya saya nak sebut untuk yang ke depan ni. Tadi saya katakan institutional constraint. Lepas tu individual dia banyak, tapi isteri saya selalu ingatkan saya, jangan sebut-sebut lagi tentang Azman, jangan sebut-sebut lagi dah, tak mau sebut lagi dah, dia kata. Saya pun tak apalah, tapi saya nak sebut. Semalam dilaporkan, kalau tuan-tuan tengok dalam soal jawab TV3, cerita tentang kabinet bayangan, tapi saya tak tengok. Bagus tuan, Chandra Muzaffar, cara orang yang berpengetahuan, orang yang cara berilmu tuan-tuan, menceritakan tentang bagaimana kalau Pakatan Rakyat berkuasa tuan-tuan. Bayang Azman akan menjadi Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran. Bayang tuan-tuan, si Tanggang menjadi Menteri Pelajaran. Oh, saya tak boleh terima lah tuan-tuan. Saya tak boleh terima. Makan aiskrim kat dalam tandang, saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima itu jadi Menteri Pelajaran. Bayang tuan-tuan puan, kalau anak kapal sing namanya Gobin Dio menjadi Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ni biasa tindakan latar belakang undang-undang. Dia jadi Menteri Dalam Negeri. Pasal dia pimpinan dalam BAP, pimpinan atas dalam BAP. Bapaknya timbalan Perdana Menteri. Tapi ini bukan yang main-main. Siapa lagi tuan? Siapa lagi? Saya dah minta budak pejabat saya, engkau print dalam Pakatan Rakyat, PKR punya pimpinan yang tertinggi, 10 yang tertinggi. PAS 10 yang tertinggi. DAP 10 yang tertinggi. Inilah nama-nama yang ada. Inilah nama-namanya. So itu saudara, kerisauan saya untuk saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa lega pada malam ini, kerisauan ini dapat saya tumpahkan pada teman-teman di Sungai Kapal Indah ini. Saya tak mengatakan, saya pun share dengan Ustaz Abdul Bari tadi. Saya tidak memaksakan tuan-tuan mengikut, mengambil apa yang saya cakap ni. Kan kita ada tapisan. Tapislah. Yang baik jadikan tauladan, yang tak baik jadikan sempadan. Tak masalah bagi saya. Kalau saya datang ni, daripada 500, 600, 800 orang yang hadir ni, semuanya reject, tak ada masalah pada saya. Saya tak mau Allah reject saya. Tuan-tuan reject saya tak ada masalah. Jangan Allah reject saya. Itu. So itu tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan apapun ni, kita akan pergi. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, bila saya buat message Melayu Islam Melayu Raja ni, di Tanah Merah Kelantan, 20,000 orang. 20,000 tuan-tuan. Di Wakaf Cair di Kelantan, di Kota Baru, 20,000. Minggu depan saya berada di Kuala Kerai. Malam itu live Kelantan lawan Selangor di Stadium Sultan Muhammad. Tapi ada 8,000 orang di Kuala Kerai, Padang Kuala Kerai. Itu tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, maknanya orang nak dengar, orang tak tuan-tuan sesuatu yang jadi bekalan dalam pemikiran. Sebab kita mahukan insya-Allah tuan-tuan, tak lama lagi tuan-tuan wajib sebagai orang yang bertanggungjawab, sebagai citizen yang bertanggungjawab, tuan-tuan akan menentukan rupa bentuk bumi Malaysia, rupa bentuk pimpinan Malaysia, rupa bentuk bumi Selangor, lanskap politiknya, dan pimpinan politik yang akan mengarahui negeri Selangor. Tuan-tuan akan buat keputusan. Tapi saya nak share kerunsingan saya. Setakat yang saya tahu tuan-tuan, 4 tahun sebagai exco kanan Kerajaan Negeri Selangor, setiap minggu 2 kali mesyuarat exco tuan-tuan. Pagi saya, tuan-tuan tanyakan macam mana Pakatan Rakyat Negeri Selangor, saya jawab, jangan izinkan walau 1 hari lagi Pakatan Rakyat memerintah Selangor. Betul. Hapus Islam, hapus Melayu, hapus institusi raja. Saudara-saudara, tuan-tuan bayangkan how I fought so hard bila Xavier mengatakan yang terakhir tuan-tuan, kita ada kontrak kelas F, kelas A, kelas B memang mereka sapu kebanyakannya. Kalau mereka tak sapu pun tuan-tuan, material datang daripada mereka, bahan-bahan datang daripada mereka. Kelas F yang paling kecil
Itu pun kerajaan Negeri Selangor, tuan-tuan, nak bukakan kelas F yang sudah berpuluh-puluh tahun khusus untuk Melayu dan Islam, sekarang nak dibukakan kepada lain-lain bangsa untuk kelas F. Contoh, itu contoh. Tapi kalau tuan-tuan baca tuntutan DAP, saya tuan-tuan harapan kalau ada Datuk Hazami yang biasanya bersama dengan kita menjadi pengurusi majlis, dia akan bacakan 30 tuntutan DAP. 30 tuntutan. 30 tuntutan DAP, antaranya, tuan-tuan dan puan, antaranya tak mahu pengajaran Islam, antaranya agama-agama yang bukan Islam nak diajar juga di sekolah-sekolah, macam pengetahuan Islam di sekolah untuk anak Islam. Antaranya hapuskan mahkamah syariah, hapuskan mahkamah syariah. Masya Allah. Antaranya hapuskan Regimen Askar Melayu Diraja. Bayang, tuan-tuan, bayang. Antaranya kalau misalnya ada orang-orang Islam, tuan-tuan, orang yang bukan Islam nak kahwin dengan orang Islam, dia tak perlu tukar agama. Hindu kahwin dengan Islam tak perlu tukar agama, Kristen kahwin dengan Islam tak perlu tukar agama. Tuan-tuan bayang, di bawah bendera liberalisme, di bawah bendera pluralisme. Allah, tuan-tuan. Apalagi antaranya, tuan-tuan dan puan, antaranya kalau ikut dalam saya dibacakan kepada saya saban malam dan disebarkan. Biasanya bila disebarkan itu, penganjur akan ambil daripada Datuk Hazami dan mereka akan photostat untuk disebarkan rumah. 30 tuntutan, termasuk tuntutan-tuntutan itu dalam 14 tuntutan yang dibuat oleh IFC, Interface Commission, dalam mana Ambiga di dalamnya. Akhirnya, tuan-tuan, saya sebut Ambiga tadi ini, tuan-tuan, tak ada reason kita nak sokong Ambiga ni. Ambiga ni anti-Islam, Ambiga ni anti-Melayu. Ambiga ni, tuan-tuan puan, orang yang memperjuangkan Lina Joy. Lina Joy nak tukar nama daripada nama Islam kepada nama Kristian. Lina Joy nak tukar, jangan ada dalam kad pengenalannya perkataan Islam dalam kad pengenalannya. Tak ada, tak mau. Saudara-saudara yang memperjuangkan antaranya ialah Ambiga. Ambiga nak memperjuangkan, tuan-tuan, demi hak orang-orang, hak asasi manusia. Jangan sebut agama, jangan sebut Islam. Dia tetap memperjuangkan sesuatu yang menuntut supaya tidak terserlah Islam dalam konstitusi, dalam pelaksanaan di Malaysia. Tak terserlah Melayu dalam konstitusi dan pelaksanaan di Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan, saya nak sebut, inilah orang yang berada di barisan hadapan mempertahankan LGBT. Saya heran macam mana orang PAS boleh berdiri di belakang, di depan Ambiga. Macam mana? Saya pun heran. Tak baca ke? Allah, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, ada tentang Ambiga ni tak kurang daripada, saya rasa lebih daripada 23 slide. Pandangan daripada beberapa pihak, petikan daripada beberapa pihak. Siapa dia Ambiga ni? Macam mana kita, tuan-tuan, tak maaf saya sebut, ulama-ulama kita bersama-sama dengan dia, macam mana? Dia anti-Islam, dia anti-Melayu yang dasarnya adalah Islam. Dia anti, tuan-tuan, dia anti untuk dan anti nak pindah dalam perlembagaan. Apa saja tentang Islam nak tone down, apa saja tentang Islam kalau boleh nak tiadakan dalam peruntukan perlembagaan. Macam mana, tuan-tuan? So itu saya haraplah, tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan ini concern. Tuan-tuan, anggap yang saya datang pada malam ini nak bersama-sama mengungsikan kerisauan-kerisauan saya. Mudah-mudahan, tuan-tuan, insyaAllah yang akhirnya saya harap teman-teman dekat sini, tuan-tuan. Sekarang ni kita ada Jati jalur 3, iaitu Islam, Melayu dan Raja. 3 bulan, Alhamdulillah keahlian mencecah kepada 4-5 ribu orang. Saudara, besok cukup keahlian 100,000 dengan ahli bersekutu 100,000. Menjelang bulan Disember, kalau Setiausaha Agung kita kata boleh dapat 100,000. Apa saya buat, tuan-tuan? Sebagai Presiden Jati, saya dengan teman-teman akan berjumpa Perdana Menteri. Apa saya minta Perdana Menteri? Perdana Menteri, saya mewakili 100,000 orang ahli Jati bersama dengan pimpinan Jati pada petang ini. Kalau petang lah, saya nak minta dalam masa 6 bulan ni Perdana Menteri dapat mempengaruhi Kabinet untuk meluluskan suatu cadangan. Apa cadangannya? Menjadikan mata pelajaran pengetahuan Islam mata pelajaran wajib untuk peperiksaan UPSR, PMR dan SPM.
Tuan setuju ke tak setuju? Bayangkan, matematik wajib, sains wajib, bahasa Melayu wajib, bahasa Inggeris wajib, agama tak wajib. Macam mana kita? Nombor 2, sebagai dulu bekas DO je lah. Saya DO Kuala Selangor, pemangku DO Kuala Selangor tahun 74-75 begitulah. Saudara tanah Rizab Melayu, tanah Rizab Melayu, Malay Reserve Land, tanah Rizab Melayu yang dah diambil untuk dibangunkan dalam berbagai bentuk pembangunan yang tidak diganti. Dalam syarat konstitusinya mesti diganti. Tak diganti, jumlahnya jutaan hektar. Jumlahnya jutaan hektar. Inilah khazanah orang Melayu, tetapi tidak diganti-ganti. Saya nak menuntut dalam masa 5 tahun, secara berfasa, Perdana Menteri menentukan supaya setiap eka yang diambil mesti diganti untuk menentukan keberlangsungan khazanah orang Melayu Bumi Putra di Malaysia ini dalam hal mengenai tanah, namanya tanah simpanan Melayu. Saya harap tuan-tuan ini perjuangan kita, tapi perjuangan ini tak boleh hasanati dengan normal dengan teman-teman. Timbalan Presiden Jati ialah Dato' Aidil Ghazali, Harvard train. Naik presidennya ialah Profesor Datuk Dr. Siddiq Babar, pernah menjadi timbalan rektor Universiti Islam Antarabangsa, sekarang masih dengan Universiti Islam Antarabangsa. Dia naik presiden. Jadi kita akan perkemaskan insya-Allah tuan-tuan. Dekat itu sebab itu saya minta sangat teman-teman di sini menjadi ahli. Kami balik nanti tuan-tuan, teman saya dekat sini ada menunggu tuan-tuan menjadi ahli. Ahli daripada akil balik umur 14 tahun sampailah yang nak mati besok ni, macam saya nak mati besok, masih lagi boleh menjadi ahli Jati. Tolonglah tuan-tuan, kita perlukan ramai, suara yang ramai untuk menentukan suara kita didengar insya-Allah. 15 hari bulan ni Jati dengan bersama-sama dengan 7-8 NGO Melayu Islam yang terbesar di Malaysia akan membuat pertama kali mengadakan perundingan untuk kita membincangkan apa langkah-langkah strategik yang mesti diambil untuk mempertahankan keberlangsungan Islam Melayu dan Gajah insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan ya, pada masa yang sama saya harap tuan-tuan akan lihat merchandise yang kita ada tuan-tuan puan ya. Kita punya button badge kita tuan-tuan boleh dapatkan kat sini. Ada payung kita tuan-tuan, ada t-shirt kita. Ada 3 jenis t-shirt.